billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton video ini. Semoga kita sama-sama beroleh manfaat daripadanya. Sebelum memulakan perbincangan kita, saya mohon jasa baik sidang penonton sekalian untuk like, share dan juga subscribe channel ini, dan insyaAllah saya akan kongsikan video-video yang menarik dari masa ke semasa. Pada hari ini kita akan membincangkan hukum tajwid bagi surah Al-Fatihah, yang mana kita tahu surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Jadi ia juga merupakan salah satu rukun solat, yang mana kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah di dalam solat. Jika kita tak baca, jadi solat tidak sah. Oleh itu, apa jadi kalau surah Al-Fatihah ini dibaca dengan tidak betul? Maksud saya dengan hukum tajwid yang tak tepat ataupun tak betul. Bagaimana dengan solat kita tadi? Jadi insya-Allah kita sama-sama perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, dan pada kali ini saya akan share hukum-hukum tajwid yang penting dalam surah Al-Fatihah ini. Jika ada apa-apa komen ataupun pendapat atau pandangan, boleh tulis di ruangan komen. Okey, jom kita mula. Okey, untuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang pertama ini ialah yang saya gariskan sini, Bismillahi, millahi. Kalimah Allah ini ataupun lafzul jalalah dibaca secara nipis. Sebab sebelumnya huruf mim berbaris bawah. Jadi kita baca nipis. Bismillahi. Kita tak baca Bismillah. Yang itu salah. Kita baca Bismillah. Bismillah. Okey. Kemudian, jadi saya tulis kat sini. Okey, kemudian yang kedua ialah perkataan seterusnya, iaitu Ar-Rahmani. Okey, Ar-Rahmani. Di sini. Yang ini kita lihat apakah hukum tajwid bagi kalimah Ar-Rahmani ini. Okey. Kita akan baca dari mula, kan? Bismillahirrahmani. Hirrahmani. Okey. Dekat sini hukumnya ialah alif lam. Alif lam apa tu? Kita nak macam mana kita nak tahu alif lam apa? Okey. Alif lam apakah di sini? Okey. Kalau kita nak tahu alif lam apa, kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga huruf ra, yang mana di atasnya terdapat tanda sabdu.
Okey. Jadi, jika huruf ketiga ada tanda sabdu, maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Di mana huruf lam ini, lam mati ini tidak ada pada sebutan. Maksud saya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi lam tu macam tenggelam. Okey. Terus masuk dalam huruf ra. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ulang sekali lagi. Kalimah Ar-Rahmani ini merupakan alif lam syamsiyah kerana huruf ketiga itu ada tanda sabdu dan satu lagi tanda iaitu huruf lam mati ini, lam mati tidak ada tanda mati. Itu juga merupakan salah satu tanda bagi hukum alif lam syamsiyah. Okey. Kemudian yang ketiga, okey, saya tulis dulu sini. Okey. Yang ketiga, tak boleh ingat nak ubah. Okay, tak apa. Yang ketiga iaitu hukum seterusnya ialah di sini yang ada di mana di situ yang ada tanda alif kecil ni. Okey. Ini adalah mad asli. Sebab ini mewakili alif. Jadi kita hendaklah membacanya secara panjang 2 harakat. Mad asli panjang 2 harakat. Okey. Seterusnya, perkataan yang seterusnya atau kalimah yang seterusnya iaitu Ar-Rahim. Okey. Ar-Rahim ini juga sama macam Ar-Rahmani. Ini sama, iaitu alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah. Sebab sama juga tanda dia, iaitu di atas lam tiada tanda mati dan juga huruf ketiga iaitu ha ada tanda sabdu. Jadi hendaklah dibaca secara alif lam syamsiyah. Okey. Terakhir sekali bagi ayat yang pertama ini ada satu lagi hukum tajwid yang seterusnya iaitu di sini sekejap padam. Okey.
Dari sini, ini itu tadi mat asli. Okey, satu lagi di sini. Okey. Okey. Yang ni tukarlah. Tukar di sini. Ni. Okey. Sini ialah seterusnya di sini Okey, seterusnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Okey, di sini. Apakah hukum tajwid bagi Nirrahim? Him yang panjang tu. Apakah hukum dia? Di sini ha, ya dengan mim. Lepas tu kita akan waqaf di sini, berhenti di sini. Okey. Ini adalah mad arid li sukun. Dia berlaku apabila huruf mad, okey, huruf mad di sini iaitu ya. Huruf mad alif waw ya, tapi bagi di sini iaitu ya. Selepasnya ada satu huruf sahaja dan di situ kita nak waqaf, berhenti macam di sini. Dia akan baca secara hukumnya mad arid li sukun dengan kadar harakat 2 atau 4 atau 6. Okey, kalau kita baca 6 harakat di sini, dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan jadi 6 harakat, panjanglah. Okey. 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 Jadi untuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah selesai bincang. Cuma saya ada nak buat satu penambahan. Di nombor 3 ni iaitu hukum mad asli bagi mim baris atas. Dia ada alif kecil ni. Alif kecil ni tu bahasa kita lah. Tapi dalam istilah tajwidnya dia gelar sebagai alif saghirah. Saghirah tu maksudnya kecil. Jadi bahasa kita alif kecil lah. Alif saghirah. Okey, jadi saya tambah kat sini. Okey. Okey. Saya ulang sekali lagi cara bacaan bagi ayat pertama surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahi. Millah. Lafaz Allah dibaca secara nipis kerana sebelumnya huruf mim itu berbaris bawah. Jadi dibaca nipis. Kemudian yang nombor 2 alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah kerana huruf ra di atasnya ada sabdu. Jadi masukkan terus daripada ha baris bawah ke dalam ra bersabdu itu. Bismillahirrahmani. Hirrah. Okey, pastikan ada getaran di lidah kerana huruf ra itu bergetar. Okey. Kemudian seterusnya hukum tajwid yang seterusnya ialah nombor 3 iaitu mad asli kerana terdapat alif saghirah ataupun alif kecil di atas huruf mim tersebut. Dan seterusnya Ar-Rahim
Juga alif lam syamsiyah, saya letakkan nombor 2. Sama macam Ar-Rahmani. Di atas ra ada tanda sabdu, menjadikannya sebagai alif lam syamsiyah. Dan yang terakhir, nombor 4, Ar-Rahim, ma'arid lis-sukun. Dia berlaku apabila huruf mad, alif, waw, ya berada dalam satu perkataan ataupun kalimah yang kita akan berhenti di situ. Selepas huruf mad tersebut ada satu huruf lagi. Macam di sini huruf mim. Jadi kita berhenti kat sini, kita boleh jadikan dia ma'arid lis-sukun. Dan ia dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Seeloknya kalau 2, semua hujung ayat 2 lah. Kalau 4, semua 4. Begitu juga dengan 6. Okey. Sambung pada ayat yang kedua surah Al-Fatihah ini. Alhamdu. Alhamdu. Okey. Di sini untuk kalimah alhamdu ini, okey, di sini ialah hukum alif lam. Alif lam apa? Okey. Macam tadi, alif lam syamsiyah, tandanya ialah alif lam, huruf ketiganya ra, di atasnya ada sabdu. Tetapi bagi alif lam yang ini, huruf ketiganya ha, tiada tanda sabdu. Jadi ini adalah alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah, sekali lagi saya sebutkan, tandanya ialah huruf ketiga, 1, 2, 3. Okey, huruf ketiga tiada tanda sabdu. Dan lam mati, okey, lam mati ini ada tanda mati. Itulah cara nak mengenal alif lam qamariyah. Okey. Bagaimana cara membaca alif lam qamariyah ini? Iaitu dengan menjelaskan bunyi lam. Maksudnya, lam ini lam mati. Jadi, kita nak sebut ni, kena jelaskan bunyi lam tu. Al. Seolah-olah kita dengar. Bukan seolah-olah, memang kita dengar pun, lam tu mati. Okey, jadi kalau lam mati maksudnya bunyi makhraj bagi huruf lam lah. Al. Itu adalah bunyi bagi lam. Okey, jadi dalam konteks perkataan ini, cara bacaannya ialah alhamdu. Alhamdu. Okey. Berbeza dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, atas lam tak ada tanda mati, tapi dia tetap mati. Cuma bunyi lam itu tenggelam ataupun tidak ada pada sebutan, ada pada tulisan saja. Okey. Alhamdu. Alhamdu. Okey. Seterusnya, hukum seterusnya ialah, okey, di sini mim mati. Okey, mim mati. Okey. Mim mati bertemu dengan huruf dal. Okey. Mim mati bertemu dengan huruf dal. Maaf, ini silap ni, bukan 3 ni. Padam balik. Ini nombor 5. Nombor 5, hukum yang baru. Okey. Okey. Nombor 5 kat sini kita tulis dulu. Okey. Seterusnya, mim mati bertemu dengan dal. Ini adalah okey, apakah hukum tajwid di sini? Mim mati bertemu dengan dal. Sebelum tu saya letak nombor dulu. Sini nombor 6. Okey.
Mim mati bertemu dengan dal, hukumnya ialah izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Izhar syafawi berlaku apabila mim mati bertemu dengan apa-apa huruf selain mim dan ba. Okey, macam ni dal. Betul lah. Dia bukan mim, dia bukan ba. Selain daripada mim dan juga ba ialah izhar syafawi. Cara membacanya dengan bacaan secara jelas sahaja tanpa dengung. Alhamdu, hamdu, hamdu. Alhamdu, tak perlulah kita dengung dekat mim mati itu. Seperti macam ni. Alhamdu. Itu salah. Dia tak perlu dengung sebab dia jumpa dengan huruf dal. Okey. Sini. Okey, izhar syafawi. Okey, seterusnya kalimah Allah. Okey. Seterusnya kalimah Allah di sini. Kalimah Allah ini kita baca secara tebal ke nipis ni? Okey, kita tengok. Lam baris bawah li. Okey, berjumpa dengan lam baris atas bersabdu la. Lillahi, lillahi. Okey. Kita baca lillahi, lillahi. Kita tak baca lillahi. Kita baca lillahi. Bermaksud di sini dibaca secara nipis kerana huruf yang mula-mula dekat lam tu baris bawah. Okey, jadi kenalah baca nipis. Okey. Lam yang pertama ni baris bawah. Jadi kita baca secara nipis. Jadi saya tulis kat sini nombor 2 jugalah sebab dia bacaan nipis. Okey. Bacaan nipis, okey. Oh maaf, bukan nombor 2, nombor 1. Okey. Kemudian Rabbi. Rabbi ini macam biasa, ra baris atas ra bertemu dengan ba bersabdu. Jadi kena matikan dan masukkan dengan baris bawah. Dia jadi Rabbi, Rabbi, Rabbi. Okey. Seterusnya, okey, yang ini alif lam. Okey, alif lam apa ni? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kerana huruf ketiganya iaitu ain tidak ada tanda sabdu. Okey. Dan juga huruf lam mati ada tanda mati. Jadi automatik dia menjadi alif lam qamariyah. Okey, saya tulis kat sini nombor 5. Okey. Okey, seterusnya ain baris atas ada tanda alif saghirah, alif kecil. Bermaksud bacaan panjang 2 harakat. Okey. Mad asli lah. Bacaan panjang 2 harakat. Okey, jadi letak kat sini nombor 3. Okey. 3. Yang ni pendekkan sikit. Okey. Okay, dan yang terakhir bagi ayat kedua ini sama juga macam yang nombor 4 ni. Ayat perkataan ataupun kalimah terakhir dalam ayat pertama ini. Ni ayat kedua. Sama juga hukumnya iaitu ma'arid li sukun. Okay. Mim, ya dengan nun. Okay. Boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Okay, di sini. Jadi letak sini nombor 4. Okey.
Okey, selesai ayat yang kedua. Jadi saya cuba baca ayat yang pertama dan yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Okey, seterusnya bagi ayat yang ketiga dalam surah Al-Fatihah ini iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, dekat sini ada dua hukum tajwid yang penting. Kedua-duanya iaitu hukum yang namanya lebih kurang iaitu alif lam. Okey, kita lihat perkataan Ar-Rahmani dan juga Ar-Rahim. Kedua-duanya di sini alif lam dengan ra, sini juga alif lam dengan ra. Okey, jadi kedua-duanya adalah alif lam syamsiyah. Kerana huruf ketiga iaitu ra ada tanda sabdu. Okey. Jadi saya gariskan saja sini. Okey. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini okey, jap. Okey, kedua-dua hukum adalah sama iaitu alif lam syamsiyah. Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ni. Jadi alif lam syamsiyah nombor 2, kita letak nombor 2 dekat sini. Okay. Yang dekat hujung sekali yang mim ini samalah dengan hujung perkataan bagi ayat pertama dan juga kedua, iaitu ma'arid lisukun, kerana kita wakaf di sini. Okey. Jadi boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Ma'arid sukun nombor 4. Okey. Okey, seterusnya ayat yang keempat iaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. Yang pertama Maliki. Maliki, di sini kita ada alif saghirah ataupun alif kecil. Okey, alif kecil maksudnya kena baca 2 harakat panjang, 2 harakat. Okey. 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 Okey, jadi di sini ada alif saghirah ataupun alif kecil. Kita hendaklah membacanya dengan kadar 2 harakat. Maliki.
Maliki. Okey. Nombor 3. Kemudian Maliki Yaumi. Okey. Yaumi ini sebenarnya boleh kita kategorikan dia sebagai Matlin. Tetapi disebabkan kita tidak berhenti di sini, kita terus sambung ataupun dia wasal, jadi kita tak anggap dia matlin lah. Okey. Terus ke perkataan seterusnya, ad-din ataupun yaumiddin, middin. Okey. Alif lam dan juga huruf dal ada tanda sabdu. Sama juga dengan yang ni dan juga yang ni dan yang ni. Iaitu hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Okey. Begitu juga dengan yang terakhir ni. Okey, yang terakhir ni kita padam sikit. Okey. Yang terakhir ni pun samalah dengan hujung-hujung ayat yang sebelum-sebelum ini. Ma'arid lisukun. Okey. 2, 4, 6 harakat. Okey. Seterusnya, bagi ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Di sini beberapa poin yang penting adalah, okey, yang pertama, okey, di sini ada sabdu di atas ya. Jadi kena masukkan dalam ya ini, kena tekan. Maksud saya iya. Kita tak boleh baca iya. Okey. Dia seolah-olah macam ni, bukan macam ni. Okey. Dan selepas ya ada alif. Alif ini adalah huruf mad. Jadi hukumnya di sini ialah mad asli. Okey. Mad asli kerana ada alif tu sebagai huruf mad. Jadi hendaklah dibaca sebanyak 2 harakat, sepanjang 2 harakat. Okey. Yang ni disebabkan dia mad asli, alif bukan alif kecil, jadi kita tulis nombor barulah. 5, 6, 7. Okey, sini mad asli. Okey. Iyyaka. Okey. Iyyaka na'budu. Okey, di sini ain mati. Kena jelaskan betul-betul huruf ain, bukan macam hamzah mati. Kalau hamzah mati, iyyaka na'budu. Salah. Kena tekan lagi, baru dia jadi huruf ain. Okey. Iyyaka na'budu. Okey. Seterusnya, wa iyyaka. Sama juga yang dekat mula-mula ni. Sabdu tekankan supaya jelas dia bersabdu. Dan
dia dekat sini ada alif mewakili mad asli. Jadi sama, nombor 7. Okey. Dengan kadar bacaan 2 harakat panjang. Okey. Seterusnya ialah okey, yang ni okey, mad asli wa iyyaka, ya wa iyyaka. Okey, di sini mad asli. Seterusnya nasta'in, nasta'in, in, samalah juga dengan hujung ayat sebelum-sebelum ni. Okey, mad arid li sukun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Mad arid li sukun nombor 4. Okey. 4. Okey. 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 Seterusnya kita dah selesai ayat kelima surah Al-Fatihah. Kita akan sambung bagi ayat yang ke-6. Okey. Sebelum tu saya akan mengulang kembali bacaan surah Al-Fatihah bermula dari ayat pertama hingga ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kita sambung dengan ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah ini. Okey, kita lihat kalimah ataupun perkataan yang pertama di sini bermula dengan huruf alif. Huruf alif yang di atasnya ada satu macam tanda. Okey, tanda ini sebenarnya ialah huruf sad. Huruf sad, kepala huruf sad. Okey. Sekejap, saya tunjukkan kepala huruf sad. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan kepala huruf sad. Okey. Kita padam kita ambil kepala dia saja. Okey. Jadi ini adalah tanda di sini kepala bagi huruf sad. Kenapa diletakkan kepala huruf sad di atas sini? Okey. Nama alif ini adalah dikenali sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dalam perkataan wasal, dalam kalimah wasal, wa sad lam. Waw sad lam. Okey. Huruf sad ada di situ. Jadi ulama-ulama dahulu telah menyusun dengan mengkelaskan hamzah wasal ini menggunakan kepala huruf sad saja. Okey, jadi itulah asalnya. Okey. Kalau kita tulis kat sini kan wasal, perkataan wasal tu
Okey. Dan kita perhatikan di sini ada sad. Okey. Inilah yang menunjukkan hamzah wasal itu sebagai dia punya tanda lah. Dia ambil huruf sad. Okey. Okey. Hamzah wasal ini ada cara-cara yang tertentu untuk membacanya. Okey. Bagaimanakah caranya? Caranya ialah dengan kita melihat huruf ketiga bagi perkataan atau kalimah ini. Huruf ketiga di sini ialah huruf dal. Okey. Huruf dal ini berbaris bawah. Apabila dia berbaris bawah, jadi kita akan baca dengan baris bawah. Maksudnya kita akan letak baris bawah di sinilah. Seolah-olah macam hamzah baris bawah. Dia akan jadi ih. Dia bukan ataupun dia jadi ih. Sebab huruf dal itu berbaris bawah. Kalau huruf dal itu berbaris atas pun sama. Dia baca dengan bawah juga. Dia jadi ihda. Ihda. Okey. Kalau huruf dal itu berbaris depan, akan dibaca dengan baris depan. Okey. Ini bagi hamzah wasal ini, bagi perkataan ini berkaitan dengan fi'il amar dalam bahasa Arab. Untuk siapa yang belajar bahasa Arab, sebab itulah dia ada menggunakan baris bawah. Okey. Jadi dekat sini saya letak hukum yang baru. Sini kita letak nombor 8. Okey. Okey. Di nombor 8 di sini hamzah wasal. Seterusnya nun baris atas bertemu dengan huruf alif, iaitu huruf mad. Okey, hukumnya adalah mad asli 2 harakat. Okey. Mad asli di sini nombor 7. Jadi kita letak kat sini nombor 7. Seterusnya kalimah seterusnya ialah as-sirata. Okey. Kalau kita sambung daripada perkataan yang mula-mula ini, ihdina bertemu dengan as-sirata, dia akan mad asli di sini akan diabaikanlah sebab bertemu dengan alif lam syamsiyah. Jadi kita tak baca panjang di sini. Ihdinasi. Bukan. Maksudnya kita terus masuk dalam sad sabdu ini. Dia akan jadi ihdinasi. Ihdinassirata. Okey. Tapi pada hakikatnya, pada asalnya memang hukum di sini ialah mad asli. Okey. Jadi saya gariskan kat sini, ini adalah alif lam syamsiyah kerana huruf sad itu ada tanda sabdu. Okey. Okey, jadi perkataan seterusnya, huruf seterusnya ialah ra. Ra baris atas. Selepasnya itu ada, di atasnya ada huruf alif saghirah ataupun alif kecil yang kita dah bincang sebelum ini.
iaitu nombor 3 seperti di sini ataupun di sini diwajibkan membaca mad asli ataupun panjang 2 harakat. Okey. Okey, seterusnya alif lam di sini adalah alif lam qamariyah kerana huruf ketiganya iaitu mim tiada sabdu dan juga huruf lam ada tanda mati. Okey, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah nombor nombor 5. Okey, nombor 5 Jadi kita letak kat sini nombor 5. Okey, seterusnya bagi kalimah al-mustaqim. Okey, di sini sama juga macam di sini, iaitu ma'arid li sukun 2, 4, 6 harakat. Okey. Okey. Kita dah selesai membincangkan 6 ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Seterusnya ayat yang ketujuh, iaitu ayat yang terakhir dalam surah ini. Jadi sebelum tu saya akan baca sekali lagi. Surah Al-Fatihah ini bermula daripada ayat 1 hingga ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jadi untuk perkataan ataupun kalimah pertama dalam ayat yang ke-7 ini, iaitu sirata. Sirata. Di sini ada satu hukum tajwid, iaitu ada alif saghirah ataupun alif kecil yang bermaksud kita hendaklah membaca dengan kadar 2 harakat. Okey. Jadi saya di sini alif saghirah nombor 3. Kita letak kat sini nombor 3. Okey. Satu lagi di kalimah ini, sirata ini, perhatikan yang pertama ini adalah huruf sad. Okey, huruf sad ini dia berbeza dengan sin. Dia tebal. Jadi kalau sin baris bawah kita akan baca si. Tapi kalau sad baris bawah kita tak baca si, kita baca tebalkan lagi si. Si. Okey. Okey, kemudian seterusnya perkataan yang kedua, alladzina, siratal ladzina, alladzina. Okey.
Di sini terdapat sabdu di atas huruf lam dan sekali pandang mungkin kita anggap macam alif lam syamsiah. Tapi sebenarnya tidak. Alif lam syamsiah itu alif dan alif, lepas tu lam. Lam tu lam mati. Tapi di sini lam ini ada sabdu. Jadi sini bukan alif lam syamsiah. Okey. Di sini huruf zal baris bawah bertemu dengan ya, huruf mad. Jadi hukumnya adalah mad asli. 2 harakat. Okey. Mad asli nombor 7. Okey, seterusnya an'amta. An'amta. Okey, dalam satu perkataan ini, dalam kalimah ini terdapat 2 hukum tajwid. Okey, yang pertama kita gariskan dulu. Nun mati bertemu dengan ain. Okey, di sini. Okey, dan satu lagi mim mati bertemu dengan ta. Okey. Okey. Untuk yang pertama, nun mati bertemu ain, apakah hukum bagi kalimah ini? Iaitu adalah izhar halqi. Izhar halqi berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Okey, 6 huruf itu adalah salah satunya ain. Okey, satu lagi macam mana kita nak mengenal pasti izhar halqi ini dalam Quran Resam Usmani. Di atas nun, apabila di atas nun mati terdapat tanda mati seperti ini, bermakna hukum itu adalah izhar halqi dan kita hendaklah membacanya secara izhar halqi. Okey, izhar halqi cara bacaannya ialah dengan membaca jelas tanpa dengung. Okey, jelas tanpa dengung. Macam mana? An'am, an'am, an'am. Tak perlu an'am. Itu dengung lebih-lebih pula. Tak perlu. Okey. An'am. Okey. Di sini kita letak nombor 9. Sebab hukum baru. Okey, jadi kita tulis kat sini. Okey. Apakah maksud izhar halqi? Okey. Halqi ini adalah berasal dari, maksudnya ialah halkum. Maksudnya di sini huruf-huruf izhar halqi ini yang 6 tu makhrajnya terletak di kawasan kerongkong. Okey, nanti saya akan perincikan lagi dalam pertemuan kita yang lain, video yang lain. Okey, jadi kita sambung. Perkataan seterusnya, huruf seterusnya ialah mim mati bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan ta hukumnya ialah izhar syafawi. Iaitu apabila mim mati bertemu selain daripada ba ataupun mim, hukumnya adalah izhar syafawi. Nombor 6, seperti di ayat ini. Alhamdu, hamdu. Kita tak baca hamdu. Sama juga di sini. An'amta. Tak perlu dengung. Baca secara jelas saja. An'amta. An'amta. Okey. Di sini nombor 6. Kat sini nombor 6. Okey. Untuk kalimah an'amta ini, kita kena sebutan nun mati itu hendaklah jelas, huruf ain juga jelas. Okey, kerana kalau kita tergopoh ke apa semasa membacanya, dikhawatiri
akan lari ataupun menyimpang makhraj itu. Sebagai contoh, kalau orang tu dibaca laju dekat kalimah ni, dia akan jadi macam ni. Contoh siratal ladzina an'am na. Macam mana ada na pula kat situ? Na. Seolah-olah macam nun tu ada qalqalah. Siratal ladzina an'am. Kita kena sebut segetul kat sini. Siratal ladzina an'amta. Okey. Tu antara poin yang penting dekat kalimah an'amta ini. Okey. Seterusnya kalimah seterusnya ialah alaihim. Okey. Ini huruf yang mati macam biasa. Kemudian kita jumpa mim mati bertemu dengan ghin. Okey. Mim mati bertemu dengan huruf ghin pada atas sini. Gha. Okey. Apakah hukum di sini? Sama juga macam ni, nombor 6, iaitu izhar syafawi. Baca secara jelas. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Seolah-olah macam satu harakat lah. Kalau kita baca alaihim ghairi, salah. Sebab kita mendengungkan pula dekat situ. Okey. Ini kat sini nombor 6. Okey. Ghairil. Okey. Di sini ghairi ini sebenarnya hukumnya adalah madlin kalau kita berhenti di situ. Tapi kita selalunya kita sambung sebab ayat ni pendek. Jadi kita tak pakailah hukum madlin tu. Kita terus ke kalimah seterusnya ialah al-maghdubi ghairil ril. Okey, di sini ada satu hukum iaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah kerana di atas mim tiada sabdu dan juga huruf lam ada tanda mati seperti yang saya bincangkan bagi di sini. Jadi hukumnya adalah alif lam qamariyah. Okey. Alif lam qamariyah nombor 5. Okey. Ghairil Okey, di sini huruf ghin mati. Kita naklah sebutnya dengan jelas bukan mag. Kalau mag tu macam huruf ga pula. Mana ada huruf ga? Ni huruf ghin. Okey. Ghairil Okey. Seterusnya huruf dha baris depan, huruf dad baris depan. Okey. Dia jadi du. Ada waw. Okey, jadi kat sini mad asli. Sebab waw ini adalah huruf mad. Okey. Mad asli nombor 7. Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Alaihim sama macam sini. Mim mati bertemu dengan waw. Okey, mim mati bertemu dengan waw adalah izhar syafawi. Okey, jadi saya tak garislah sebab dia kat sini. Kemudian wala. Okey, wala ini adalah mad asli disebabkan lam berjumpa dengan alif. Tetapi bila dia bertemu dengan alif lam syamsiyah, mad asli ini, alif ini diabaikan. Maksudnya tak perlulah baca panjang. Jadi saya tak tulislah kat sini. Okey, ataupun kalau saya boleh tulis jugalah tanda kat sini.
lam, alif adalah mad asli. Sebab huruf alif itu adalah huruf mad. Okey. Sini nombor 7. Okey. Mad asli. Kat sini pun mad asli juga. Okey, seterusnya kita bincangkan di sini. Okey, di sini alif lam jumpa dengan huruf dhad bersabdu adalah alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah kerana lam tiada tanda mati dan huruf ketiganya ada tanda sabdu. Okey. Alif lam syamsiyah nombor 2. Sini nombor 2. Okey, sini. Okey. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir di sini ialah huruf alif. Di atasnya ada tanda panjang macam ni, bertemu dengan lam yang bersabdu. Okey, apakah hukum di sini? Yang ni wajib panjang 6 harakat. Okey. Di sini saya takkan nombor 10 sebab hukum baru. Okey. Di sini kita lihat mula-mula huruf madnya ialah alif. Okey. Di atas alif terdapat tanda panjang. Okey, yang macam pedang tu bertemu dengan huruf lam ataupun dalam di sini huruf lam ini ada sabdu. Jadi hukum di sini ialah mad lazim. Okey. Mad lazim apa? Mad lazim berat atau ringan? Okey. Kalimah atau huruf? Okey. Mad lazim kalimah kerana dia adalah satu kalimah, bukannya huruf. Ad-dallin ini adalah satu kalimah. Jadi mad lazim kalmi ataupun kalimi. Mad lazim kalimi. Okey, lepas tu berat atau ringan. Macam ni kita nak tahu dia berat atau ringan. Kalau dia ringan, dia tak ada sabdu. Kalau dia berat, dia ada sabdu. Okey, jadi kat sini atas lam ada sabdu. Menjadikannya ialah mad lazim kalimi berat. Berat iaitu musaqqal. Jadi wajib baca 6 harakat. Macam mana? Contohnya macam ni. Waladdallin. Okey, lebih kurang 6 harakat. Wajib 6 harakat. Jadi saya tulis kat sini. Okey. Dan yang terakhir di sini ya dengan nun sama juga macam hujung yang di sini nombor 4 iaitu ma'arid li sukun. Boleh baca 2 atau 4 ataupun 6 harakat kerana seperti yang saya terangkan sebelum ni, kalau seeloknya biarlah kadar ma'arid li sukun tu sama ataupun seragam.
baru bacaan kita tu nampak kemas dan cantik. Okey, kalau 4, 4 saja. Kalau 2, 2 saja. Kalau 6, 6 saja. Okey. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya akan mengulang baca sekali lagi surah Al-Fatihah ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Sebelum saya tulis nombor 4 di sini. Okey. Jadi saya baca sekali lagi surah Al-Fatihah bermula dari ayat 1 sehingga akhir. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini, dan saya memohon jasa baik semua supaya like dan juga share ataupun subscribe channel ini. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan kongsikan video-video menarik dengan sidang menonton sekalian. Sebelum mengakhiri video ini, saya memohon maaf jika ada tersilap ataupun terkasar bahasa. Kerana saya hanyalah manusia biasa. Kita sama-sama memperbaiki diri, dan semoga dengan terhasilnya video ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua tentang hukum tajwid dan juga cara-cara bacaan yang betul, supaya kita dapat memantapkan lagi bacaan Al-Fatihah kita, insya-Allah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحسن في الرب